So sorry Wong, aku tak boleh nak cakap tak suka kereta yang aku tak suka. Hai guys, selamat kembali. Ini adalah Nissan X-Trail 2.0 liter 2-wheel drive. Ini adalah kereta Wong. Actually sebenarnya saya belum bersedia lagi untuk review kereta Nissan X-Trail ni, tapi saya kena paksa dengan Wong untuk hentam kereta ni sebab dia tak suka sangat dengan kereta ni. Saya pun tak tahu apa yang dia tak suka sangat dengan kereta ni. Tapi actually bagi saya okey je kereta ni. Apa yang tak okeynya? Lantaklah, ini kereta dia. Kalau saya hentam, dia juga yang susah nak jual nanti. So saya tanya dia, Wong, apa benda yang kau tak suka sangat dengan kereta ni? Dan dia jawab, kau carilah sendiri. So jom, saya akan review kereta ni dan saya akan cari apa benda yang Wong tak suka tentang Nissan X-Trail 2.0 2-wheel drive. Jom. Ini adalah Nissan X-Trail 2.0 liter 2-wheel drive, dan model ni mula-mula dilancarkan dekat Malaysia adalah sekitar tahun 2016 lebih kurang. Kalau salah, betulkan saya. Untuk Nissan X-Trail ni didatangkan dengan dua jenis enjin, iaitu 2.0 liter dan 2.5 liter. Tapi 2.5 liter tu untuk 4-wheel drive, dan kebanyakan kita akan gunakan 2-wheel drive saja untuk SUV. Sebab biasalah 4-wheel drive biasanya akan lagi kuat minyak. Dan untuk enjin versi 2.0 liter ni, dia produce lebih kurang 142 horsepower dan 200 Nm of torque. Patutlah dia tak suka. Actually untuk sesebuah SUV sekarang ni, kuasa di bawah 180 horsepower bagi saya adalah rendah. Dan untuk perbandingan terdekat, kita ambil SUV C segment yang lain, iaitu Honda CR-V dan Proton X70. Yang mana Honda CR-V dia menggunakan enjin 1.5 turbo iVTEC yang produce lebih kurang 190 horsepower, dan Proton X70 dia menggunakan 1.8 TGDI yang produce lebih kurang 181 horsepower. Untuk CR-V dia produce lebih kurang 243 Nm of torque, 243, dan Proton X70 terbaru ni dia produce lebih kurang 300 Nm of torque. Wow, that's mean untuk Proton X70 versi CKD compare dengan Nissan X-Trail ni, Proton X70 produce lebih 100 Nm of torque lebih daripada Nissan X-Trail ni. Perbezaan 1/3 dia punya torque, yang mana torque adalah sesuatu yang sangat-sangat penting untuk sesebuah kenderaan bergelar SUV, Sport Utility Vehicle. So mungkin antara faktor yang Wong tak sukakan kereta ni adalah salah satunya mungkin performance. So kita nak try dia punya acceleration. Oh, memang ada mengaum sikit, memang ada lag sikit. Actually untuk Nissan X-Trail ni dia menggunakan transmisi kotak gearbox CVT, Continuous Variable Transmission, 7 speed. So mungkin ada CVT lag dekat situ. Kita nak try berhenti. Okey, sekarang kita berhenti. So gear D, kita try accelerate. Ya, memang ada CVT lag sikit. Tak pasti sama ada CVT lag ataupun sebab torque dia memang rendah. A bit sedikit saja bagi saya under power, tapi tak ada masalah bagi saya. Actually okay je, tak ada teruk sangat pun. That's normal lah. Daripada segi ride comfort memang okay, tak ada masalah dia punya suspension. Cuma kita nak test dia punya handling. Oh, tayar skidding. Okey. Dia punya handling dia tidaklah begitu baik sangat, tapi bagi saya sederhana untuk sesebuah SUV. Bukanlah dalam kategori yang paling teruk, tapi tidak juga begitu baik. Sederhana saja. Kita nak try test sekali lagi daripada segi acceleration dan handling. Kita bagi sampai Wong puas. Takut dia tak puas hati. Okay, daripada segi handling memang not bad juga sebenarnya. Cuma body roll dia memang sangat-sangat ketara. Memang beralun, sangat-sangat beralun. Kita try sekali lagi. Oh, X70 dekat depan situ.
Handling okay actually, cuma in term of dia punya body roll. Tapi biasalah, SUV, kereta yang agak tinggi kan. Cuma kalau nak dibandingkan dengan handling CX-5, Subaru Forester, jarak dia sangat-sangat ketara perbezaan handling. Bagi saya, untuk sebuah segmen C SUV, handling yang paling baik kalau kategori kereta Jepun adalah nombor 1 adalah Subaru Forester. Ya, Subaru, dia punya handling dia power gila, sedap gila. Dan bawah dia ada Mazda CX-5. And then yang bawah-bawah dia tu barulah ada Nissan X-Trail, Honda CR-V pun tak begitu baik juga daripada segi handling. Sebenarnya bagi saya, Nissan adalah salah satu company Japan yang paling baik sekali. Kalau korang ingat dulu, era kemuncak untuk Nissan adalah pada tahun 80-an ke 90-an. Dan zaman sebelum tu 70-an, 80-an ada zaman Datsun. Datsun sebenarnya adalah Nissan untuk pasaran Amerika. Era 80-an ke 90-an tu adalah era untuk Nissan. Nissan jauh lebih baik, Nissan jauh lebih mendapat sambutan, jauh lebih daripada Honda. Kalau zaman tu Toyota ada Trueno AE86, Nissan ada 240SX, and then Nissan ada Drift Specialist, legendary Nissan Silvia S14, S15, dan kemudian Nissan ada line up untuk Nissan Fairlady, Nissan 300ZX, Nissan 350Z, Nissan 370Z sampai hari ni. Dan yang paling penting, Nissan ada line up untuk Nissan Skyline, GTR R32, 33, 34 dan sekarang 35 GTR. So untuk brand Nissan ni, kita tak boleh pandang remeh. Dia adalah salah satu master sifu untuk teknologi kereta. Tapi cuma mungkin dia tak applykan sahaja teknologi yang dia ada untuk kereta everyday car ni. Contohnya macam Nissan Almera, Nissan Sylphy. Nissan Almera 2020 ni bakal dilancarkan dekat Malaysia mungkin tak lama lagi. Yang tu memang best, yang itu memang cantik. Tapi sayangnya, enjin dia 1.0 turbo, dia punya horsepower dia sangat-sangat rendah. Tapi kita tak pasti lagi, itu hanyalah sekadar angka. Kita tunggu dia masuk Malaysia nanti, saya akan test drive Nissan Almera tu, dan kita akan tengok sama ada dia punya performance dia okey ke tak okey. So, jom kita tengok apa yang ada dekat dalam Nissan X-Trail ni. Jom. Ini adalah Nissan X-Trail 2.0 liter, dan untuk unit yang ini adalah versi untuk tahun 2016. Dan kalau kita tengok dekat depan sini, saya suka dia punya grill. Ini adalah dia punya design language terbaru untuk Nissan. Kalau sebelum ni kita tak nampak ada V-shape ni, dan kalau korang perasan sekarang dekat semua model-model Nissan ada V-grill ni. Sebagai contoh, Nissan Tiana, Nissan Sylphy, dan yang bakal masuk Malaysia tak lama lagi adalah Nissan Almera 2020 pun akan ada V-shape grill macam gini. Front lamp dia ada LED, dia running light, dan roda dia menggunakan 17 inci 225/65R17. Kalau korang perasan dekat sini, dekat side mirror ada turn signal, sangat cantik. Dia ada shape macam peti macam tu, macam lightning. Wow, menarik. Dan bawah sini ada kamera sebab dia ada 360 degree kamera. Dekat atas ni ada roof rail. Belakang ada rear spoiler, very simple one. Dan lampu belakang dia, kalau korang perasan waktu dia mula-mula keluar dulu, ada nampak macam ala-ala Toyota Harrier. Door handle dia chrome, dan sini ada smart entry. Frame tingkap ni semua dia chrome kan sampai ke bahagian atas sini. Dan kalau korang perasan, dia punya curve dekat sini adalah ikut bahagian lampu sini, shape lampu sini. So dia nampak macam ada Z. Ini adalah view daripada segi dalaman Nissan X-Trail ni, dan dia mempunyai push start button. So tekan brake, start engine. Dan meter cluster dia disertakan dengan smart info display yang mempunyai macam-macam fungsi. Dia ada average speed, distance, economy, music box, chassis control, macam-macam. Kereta ni didatangkan dengan 7 speed CVT, tapi dia tak ada pedal shift dekat sini. Dan dia punya gear console dia macam gini saja, very simple one. Dia cuma ada P, R and D. Korang boleh navigate untuk pergi ke manual mode, plus, minus. Ada satu USB port dekat sini, AUX power outlet, 2 cup holder, 1 kompartmen kecil, dan armrest berserta dia punya kompartmen bahagian dalam ni lah. Agak sederhana luas. Dia didatangkan dengan touchscreen, dan dia ada reverse camera disertakan dengan 360 degrees camera. Tapi sangat-sangat tak clear, sangat-sangat pecah kalau korang tengok. Dan dia punya reverse camera dia ada dynamic line. Contoh kalau saya putarkan steering,
Perasan tak, ada satu garisan orange ni, dia akan bergerak. Dia ikut kita punya steering. Dia predict ke mana kita akan pergi. Dan sebelah sini adalah dia punya 360 degree camera, tapi sangat-sangat low resolution. Aircon controller dia ada auto climate control, dan dia ada dual zone punya air conditioning. Dan saya dah jumpa apa yang Wong tak sukakan bila dia drive kereta ni. Dan ianya adalah bahagian tepi sini. Korang perasan tak? Bahagian tepi sini adalah hard touch plastik dan dia mengganggu. Kereta ni sebenarnya besar, tapi korang akan rasa sempit. Center console dia actually terlalu besar bagi saya. Dan bahagian bawah sini pun bukan double decker. Dia tak ada apa-apa fungsi. Sepatutnya bahagian sini dia boleh kecilkan sikit, ataupun at least dia bagi soft touch. Sebab kaki kita akan sentiasa tersentuh kat sini. Dia rasa sempit. Okey, ini adalah view daripada bahagian second row. Kalau tengok dekat sini, antara ruang legroom agak besar juga. Dan satu yang saya puji dekat sini, dia punya center hum dekat tengah-tengah ni agak rendah. So selesa untuk naik 3 orang. Untuk bahagian belakang ni ada aircon blower. Very simple sahaja. Tapi dekat tengah-tengah sini, korang boleh turunkan seat ni dan dia jadi armrest. Ada 2 cup holder. Wow, agak baik juga. Tapi bila korang turunkan, ni jadi janggal, dia kosong. Ini dia punya ruang boot dia agak besar juga, dan ada satu benda tersembunyi. Korang kena tengok. Agak boleh tahan besar juga, dan seat 2 ni sebenarnya boleh lipat lagi. Dia boleh baringkan. Dan ada satu benda yang tersembunyi, iaitu tara, dia ada extra seat. Wow. Bermaksud kereta ni sebenarnya bukan SUV 5-seater, tapi actually ini adalah SUV 7-seater. Tapi boleh kata 7-seater ke? Kita tengok tempat duduk dia. Kecil gila. Mana ruang legroom untuk bahagian belakang sekali ni? Boleh katakan tak ada ruang legroom langsung. So boleh kata ini bukan 7-seater, tapi ini adalah 5+2-seater. So ini kalau seat dia ke depan kan, korang tengok ruang legroom dia dah jadi sangat kecil berbanding dengan yang tadi. Dan untuk memberi ruang orang dekat belakang ni duduk, sangat rendah, sangat rendah. Ini tapak tangan saya. Ini bahagian kedudukan seat. Lantai dia dengan tempat duduk dia boleh katakan tak sampai 1 jengkal. So dekat situ kalau kita duduk, confirm kita punya lutut akan terangkat gila-gila. Dan dia punya ketinggian seat dia, korang boleh katakan bahu korang kat sini. Bermaksud korang kalau nak sandar, korang kena tinggikan yang ini. So boleh katakan belakang ni dewasa confirm tak boleh masuk. Saya tak boleh masuk bahagian sini. Dan kalau kanak-kanak pun, bagi saya kanak-kanak yang berumur 5 tahun ke bawah saja. Tapi actually benda ni nice to have. Ini bukanlah kereta 7-seater, ini bukan MPV, tapi dia adalah sebuah SUV 5-seater yang kadang-kadang emergency nak bawa anak-anak saudara ramai gila. So dia ada extra lagi 2 seat boleh buka untuk perjalanan dekat-dekat. Sekiranya korang tengah merancang untuk membuka car wash, korang tunggu dulu. Sebab kami daripada Evo Malaysia ada satu peluang perniagaan, iaitu package daripada Pro Nano. Dia dah siapkan everything. Vacuum, water jet dan segala macam sabun dan wax pun ada. Korang tinggal jalan kerja je. Package ni hanya RM5,000 sahaja. Satu orang boleh cuci 2-3 biji kereta secara serentak. Cuma siram je dan bilas. Dengan nano teknologi, Pro Nano tu sendiri yang bertindak mencuci kereta. Link dan butiran lanjut macam biasa saya letakkan di ruangan description bawah ni. So nampak tak? Agak susah sikit. Agak memang lag sikit. Kalau kita nak keluar macam sempang tadi, kita nak accelerate dalam keadaan yang mungkin naik bukit sikit, ataupun dalam keadaan sesak, kita nak cepat, kita nak meluru cepat ke depan. Ya, Nissan X-Trail ni memang ada sedikit, a bit under power. Sikit under power bagi saya. Kita kena tekan lama sikit baru power dia deliver. Deliver dia agak lambat sikit. Dia tak immediate power. Dan daripada segi dia punya keluasan kokpit ni sebenarnya nampak luas, tapi bila kita duduk, kaki kita terhalang dekat sebelah kiri sini. Yang lain semua everything's okay, tak ada masalah. So kesimpulannya, Nissan X-Trail 2.0 ni not bad juga. Boleh beli, tak ada masalah. Ya, mungkin dia ada kekurangan-kekurangan dia yang tersendiri, macam daripada segi comfort bahagian tepi sini, daripada segi handling, dan dia punya sedikit underpower daripada segi performance. Tapi dia ada juga dia punya kelebihan-kelebihan dia tersendiri, especially daripada extra 2 seat dekat belakang tu. Ya, mungkin ramai orang tak bersetuju seat tu sebenarnya tak boleh duduk. Tapi bagi saya benda tu bukanlah seat, tapi dia adalah extra emergency seat.
So, sorry Wong, aku tak boleh nak cakap tak suka kereta yang aku tak suka. Saya kena jujur pada korang semua. Apa yang saya suka, saya cakap suka. Apa yang saya tak suka, saya cakap tak suka. Dan apa yang okey, saya cakap okey. Dan pada korang semua yang baru dalam channel ni, sekiranya video ni dapat membantu korang semua dalam membuat pilihan untuk membeli sebuah SUV, dan mungkin ada sesuatu knowledge baru yang mungkin korang boleh ambil daripada video ni, saya hargai sangat-sangat sekiranya korang bantu saya dengan 2 klik. Klik button like dan klik button subscribe dekat bawah ni. Akhir kata, saya Nasir Abdullah. Strategi Fight Conquer. Bye.